warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita dengar sebuah hadis yang panjang mengenai ikhlas. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaAllah. Bismillah. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul intalaqa thalathatu rahtin mimman kana qablakum hatta awawul mabita ila ghar fadakhaluhu fanhadarat sakhratun minal jabal fasaddat 'alayha al-ghar faqalu innahu la yunjikum min hadhihi as-sakhrah illa an tad'u Allah bi salihi a'malikum faqala rajulun minhum Allahumma kana li abawani shaykhani kabirani wa kuntu la aghbiqu qablahuma ahlan wala malan fana abi fi talabi shay'in yawman falam urih alayhima hatta nama fahalabtu lahuma wubuqahuma fawajadtuhuma naimaini fakarihtu an aghbiqa qablahuma ahlan aw malan falabistu wal qadahu ala yaday antadhiru istiqazahuma hatta baraqal fajr fastayqaza fashariba ghubuqahuma Allahumma in kuntu fa'altu dhalika batigha wajhik fafarrij anna ma nahnu fihi min hadhihi sakhrah fanfajarat shay'an la yastati'una al-khuruj. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-akhar Allahumma kanat li bintu ammin kanat ahabba an-nasi ilayya fa aradtuha an nafsiha famtana'at minni hatta lammat biha sanatun min as-sinin faja'atni fa'ataytuha 20 wa 100 dinarin ala an tukhalliya baini wa baina nafsiha ففعلت حتى إذا قدرت عليها قالت لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي فتركت الذهب الذي أعطيتها اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفجرت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الثالث اللهم إني استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب فثمرت أجره حتى كثرت منها الأموال فجاءني بعد حين فقال يا عبد الله أدي إلي أجري فقلت له كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي فقلت إني لا أستهزئ بك فأخذه كله فاستقاه فلم يترك منه شيئا اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 orang dari kalangan umat sebelum kamu telah keluar bersafar. Mereka berjalan sehinggalah waktu telah malam. Maka untuk bermalam mereka telah masuk ke dalam sebuah gua. Semasa bermalam di situ, satu batu besar dari bukit telah jatuh lalu menutup pintu gua tersebut. Mereka berkata bahawa perkara yang boleh menyelamatkan kita daripada batu besar ini hanyalah berdoa kepada Allah dengan perantaraan amalan-amalan kita yang soleh lagi ikhlas.
Lantaran itu setiap orang daripada mereka telah berdoa dengan perantaraan amalan-amalan masing-masing. Salah seorang daripada mereka berkata, "Ya Allah, Engkau tahu bahawa kedua-dua ibu bapaku sangat tua. Saya mesti memberi minum susu kepada mereka berdua dahulu sebelum ahli keluarga saya dan hamba sahaya saya. Pada suatu hari saya telah keluar pergi jauh mencari sesuatu. Apabila saya pulang, kedua-dua mereka telah pun tidur. Walaupun demikian, saya memerah susu waktu petang untuk mereka dan membawa mangkuk yang berisi susu kepada mereka. Dan saya mendapati mereka pada itu masih tidur. Saya tidak sampai hati untuk membangunkan mereka dan saya juga tidak tergama untuk memberi minum kepada ahli keluarga dan hamba sahaya sebelum mereka. Saya telah memegang mangkuk susu sambil berdiri hampir dengan kepala mereka menunggu mereka bangun. Sehinggalah terbit fajar, barulah mereka bangun dan saya pun memberi susu kepada mereka. Pada masa itu barulah mereka minum susu waktu petang mereka. Ya Allah, sekiranya saya melakukan amalan ini semata-mata untuk mendapatkan keredaan-Mu, maka selamatkanlah kami daripada musibah yang menimpa kami akibat batu besar ini." Hasil daripada doa itu, batu besar telah berganjak sedikit, namun mereka masih belum dapat keluar. Nabi SAW bersabda lagi, orang yang kedua pula berdoa, "Ya Allah, saya mempunyai sepupu perempuan yang sangat saya sukai. Pada suatu ketika saya telah mencuba untuk melepaskan tuntutan nafsu saya dengannya, tapi dia tidak bersedia sehinggalah pada suatu masa datang keadaan kemarau yang bersangatan telah memaksanya datang kepada saya. Saya telah memberi kepadanya 120 dinar dengan syarat dia bertemu saya secara sembunyi dan dia telah bersedia. Apabila saya dapat menguasainya dan hampir saya menunaikan tuntutan syahwat saya dengannya, dia berkata, 'Tidak halal bagi kamu memecahkan mohor tanpa haknya.' Ini menodainya. Mendengar kata-kata itu, saya tidak jadi menyempurnakan niat saya yang buruk dan saya telah menjauhkan diri daripadanya, sedangkan dia ialah orang yang paling saya sukai. Dan saya telah meninggalkan dinar-dinar yang telah saya berikan kepadanya. Ya Allah, sekiranya saya lakukan perkara itu ikhlas kerana keredaan-Mu, maka jauhkanlah musibah yang sedang kami alami ini." Lantaran itu batu besar tersebut telah berganjak lagi, namun mereka masih belum dapat keluar. Baginda Rasulullah SAW bersabda lagi bahawa orang yang ketiga pula berdoa, "Ya Allah, saya telah mengupah beberapa orang pekerja dan saya membayar upah mereka kecuali seorang. Dia telah pergi tanpa mengambil upahnya. Saya telah laburkan upahnya itu dalam perniagaan hingga hartanya itu bertambah banyak. Setelah beberapa lama dia datang dan berkata, 'Wahai hamba Allah, bayarlah upah saya.' Saya menjawab bahawa ini semua unta, lembu, kambing hamba sahaya ialah upah kamu. Dia berkata, 'Wahai hamba Allah, janganlah kamu bergurau.' Saya berkata, 'Saya tidak bergurau. Saya menceritakan hal yang sebenar.' Lalu selepas penerangan saya, dia telah mengambil semua harta tanpa meninggalkan sedikit pun. Ya Allah, sekiranya saya lakukan itu semata-mata untuk mendapatkan keredaan-Mu, maka jauhkanlah musibah yang telah kami alami ini." Lalu batu besar itu berganjak lagi dan mereka semua telah dapat keluar. Hadis riwayat Bukhari. InsyaAllah kita telah dengar satu buah hadis yang panjang mengenai kelebihan ikhlas, amalan yang kita lakukan semata-mata kerana Allah. Dengan amalan tu kita boleh jadikan berdoa, jadikan perantaraan untuk kita memohon pada Allah di masa-masa kita kesulitan, macam sekarang lah, banyak kita dalam susah, ada yang susah dibuang kerja dan sebagainya. Boleh kita gunakan amalan-amalan kita yang kita lakukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doa melalui perantaraan amalan-amalan yang telah kita lakukan itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terima. InsyaAllah apa yang kita dengar dapat kita amal dan sampaikan. Subhanallah bihamdihi.